Salam bahagia semua datang ke Dongga Arena. Kim Pan-gun dalam perlawanan pada Selasa memberikan kepercayaan kepada Safawi Rashid untuk menjadi wide playmaker buat pasukan negara. Walaupun ada dua pemain sayap utama dalam skuad Harimau Malaya, namun peranan untuk menjadi wide playmaker itu menjadi milik Safawi. Sementara itu, Faisal Halim pula bertindak selaku third man runner yang seringkali menyerang dengan melakukan larian tanpa bola. Malaysia berjaya mengatasi Singapura dalam aksi yang akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Vietnam ke peringkat separuh akhir. Dalam perlawanan ini, Kim Pan-gun tampil dengan formasi berasaskan back 4, manakala Singapura kenalian Takayuki Nishigaya memilih sistem dengan back 5 kerana mereka hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Berikut adalah beberapa sistem taktikal yang dapat dilihat dalam perlawanan Selasa lalu yang memberikan kelebihan kepada pasukan negara. Kim Pan-gun bermain dengan sistem 4-3-3 dan bertahan dengan sistem 4-2-3-1, dan Safawi Rashid telah dipilih untuk menjadi wide playmaker, manakala Faisal Halim pula bertindak selaku third man runner. Fleksibiliti yang ada pada kedua-dua pemain sayap negara itu membolehkan sistem ini dimainkan dengan sangat baik. Malaysia lebih berkeinginan untuk menang daripada corak permainan menyerang dan usaha untuk mencipta beberapa peluang awal. Walaupun Safawi dan Faisal tidak menjaringkan gol dalam perlawanan ini, namun mereka berdua sangat penting dalam menggerakkan serangan pasukan negara. Safawi dilihat seringkali melakukan hantaran mengatasi pertahanan lawan dengan keupayaannya dan berjaya melakukan assist untuk jaringan pertama yang disempurnakan oleh tandukan dari Darren Lock. Stuart Wilkin menjadi pakej kejutan di dalam kotak penalti, di mana dia menjadi extra man dari tengah untuk berada dalam kotak penalti Singapura. Kebijaksanaan Wilkin berada di tempat yang betul dan pada masa yang tepat telah membolehkannya menjaringkan 2 gol dalam perlawanan ini. Menerusi gol keduanya adalah bukti bahawa dia benar-benar tahu cara bermain di dalam kotak penalti dengan melakukan half turn dan terus meremat kencang, dan tidak hairan jika dia dipilih menjadi pemain terbaik dalam perlawanan ini. Singapura melakukan terlalu banyak kesilapan ketika bertahan dan mereka seringkali memberikan ruang dan peluang kepada Malaysia untuk menembusi mereka. Secara keseluruhannya, Singapura tidak menunjukkan semangat derby yang sebenar dan membuatkan perlawanan ini menjadi mudah buat Malaysia. Hassan Sani walaupun berjaya mengekang beberapa percubaan Malaysia, namun dia juga ditewaskan dengan mudah menerusi 2 gol pertama Malaysia yang membuatkan mentaliti pemain Singapura merosot. Gandingan pertahanan bertiga Singapura dilihat tidak menjadi dan tidak bermain secara unit. Selain itu, 2 pemain wingback mereka iaitu Hafiz Noh dan Van Huysen tidak berjaya mengekang pergerakan dari Safawi dan juga Faisal Halim. Konflik taktikal ini telah membolehkan Malaysia mendapat rentak awal di bahagian sayap, dan gol pertama Malaysia terhasil daripada tandukan bebas Darren Lock yang sebenarnya menanduk ke near post, dan penjaga gol gagal menepis bola dengan lebih baik. Seterusnya, gol keempat dari Sergio Aguero ini adalah rumusan sempurna bagaimana pertahanan Singapura dan penjaga gol mereka membentuk kesilapan yang wajar dihukum. Dari segi pressing, kita boleh menyaksikan bahawa Malaysia yang lebih banyak melakukan pressing di kawasan lawan, dan Singapura dilihat tidak berminat melakukannya, terutama sekali sebelum mereka dibolosi, dan hampir tiada intensiti pada sistem pressing mereka. Mungkin arahan taktikal mereka adalah untuk memfokuskan kepada bertahan, dan disebabkan itu mereka bermain dengan sistem 5-4-1. Namun itu bukan menjadi alasan untuk tidak menyerang.
Dalam perlawanan ini, kita boleh menyaksikan langsung tiada percubaan tepat dalam 84 minit permainan dan percubaan tepat mereka hanya hadir pada minit ke-85 menerusi percubaan dari Faris Ramli yang terus bertukar kepada jaringan tunggal mereka. Sistem serangan Singapura adalah berasaskan serangan balas, namun serangan balas mereka kebanyakannya dimatikan dengan awal di zon tengah oleh pemain negara. Kim Pan-gun menepati janjinya bahawa Harimau Malaya akan bermain dengan corak permainan menyerang dan mempamerkan kualiti bola sepak yang bagus. Para penyokong pasukan negara juga sudah menunaikan tanggungjawab mereka untuk hadir dan tugasan Kim Pan-gun dan anak buahnya adalah untuk menepati janji mereka. Dari segi taktikal, Malaysia jauh lebih baik dan lebih bersemangat dan perkara yang dituntut oleh Pan-gun kepada para pemain sebelum perlawanan ini berlangsung dan mereka memasuki perlawanan dengan pendekatan yang tepat. Dan apa yang pasti, perlawanan ini cuma ada satu pasukan yang berhak menang, iaitu Malaysia. Malaysia mara ke separuh akhir selepas persiapan yang penuh dengan cabaran dan boleh dikatakan Kim Pan-gun sudah melakukan tugasannya dengan baik. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.